cerita daerah Kulim Bandar Baru yang bertajuk Digital Storytelling with Microsoft PowerPoint, yang mana akan disampaikan oleh Cikgu Nur Suhana binti Abdul Rahman dari SMK Lunas. Baik, saya akan mulakan dulu taklimat hari ini dengan sedikit intro lah tentang diri saya. Saya tak ada apa-apa, biasa-biasa sajalah, guru biasa di SMK Lunas. Cumanya saya punya background memang bidang multimedia. Saya dapat mengajar sekejap saja, iaitu saya merupakan option MPV, subjek MPV multimedia. Sekejap je saya dapat mengajar, kemudian sebab dah bertukar ke Lunas, jadi saya mengajar subjek RBT. Walau bagaimanapun disebabkan minat yang mendalam terhadap multimedia, dunia digital ni, saya tetap teruskan dan saya gunakan dalam PDP saya. Okey, dan sebagai untuk meningkatkan mutu profesionalisme saya ada ambil lah beberapa kursus yang saya rasa ada juga cikgu-cikgu yang sedia maklum. Ada banyak pelantar kan yang disediakan oleh beberapa pihak, dan salah satunya Microsoft Educator Community lah, di mana kita boleh mengikuti kursus dan juga mengumpul point dan badges. Ini sebahagian sikitlah pencapaian yang saya telah dapat. Okey, seterusnya, baik, untuk webinar hari ini tentang digital storytelling. Okey, baik, kenapa dia dipanggil digital storytelling? Sebab kita nanti saya akan ceritakanlah ya. Cumanya hari ini objektif-objektif yang kita akan capai, iaitu perkara pertama, kita memahami apa itu maksud digital storytelling. Okey, sebelum kita mulakan, saya nak cikgu-cikgu tonton bersama video klip ni. Keluarga Makcik Kiah dan COVID-19. Ini Ayub, Rosnah, Makcik Kiah, Gaya dan Siti. Situasinya begini. Ayub merupakan menantu Makcik Kiah yang baru pulang dari luar negara atas urusan kerja. Public service announcement yang ditayangkan, tak kisahlah di siaran channel mana pun, kebanyakan sekarang ni menggunakan animasi. Tengok, semua kebanyakan kartun kan, animasi. Baiklah, jadi apa yang dimaksudkan dengan digital storytelling? Digital storytelling ini merupakan penceritaan digital yang menggabungkan video, audio, gambar, teks serta animasi untuk menyampaikan cerita, maklumat dan juga idea. Dan kemungkinan besar juga ia telah dilakukan di dalam kelas cikgu sendiri, kerana waktu PDP itu kita juga kadang-kadang ada yang menggunakan bantuan dengan PowerPoint kan contohnya, dan bila cikgu tayangkan contohnya ada video dan sebagainya, itu juga merupakan sebahagian daripada digital storytelling. Okey. Dan digital storytelling ni juga boleh diklasifikasikan sebagai satu filem pendek yang biasanya berdurasi lebih kurang antara 10 minit macam tu, dan ia merupakan satu saluran dan juga ruang untuk memperkembangkan kreativiti serta bakat seni cikgu-cikgu dan juga murid dalam kemahiran ICT di sekolah. Jadi cikgu-cikgu, untuk hari ni kita menggunakan kemahiran itu untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar kita, iaitu melalui digital storytelling ni lah, supaya PDP kita ni nampak lebih berkesan dan dapat menarik perhatian pelajar berbanding dengan kita hanya bercakap. Jadi pelajar tak nampak. Jadi pelajar dapat belajar lebih efektif melalui visual, melalui digital storytelling kita. Okey cikgu-cikgu, jadi sebelum kita pergi lebih detail tentang digital storytelling, kita kena kenal dulu apa komponen-komponen yang ada dalam digital storytelling. Jadi untuk yang pertama, of course kita perlukan peranti, ataupun selalu kita dengar penggunaan perkataan device. Okey, jadi peranti kita tak kisahlah sama ada cikgu nak menggunakan PC, desktop, dan kebanyakan yang menggunakan laptop, okey, and then tablet, dan paling mudah sekali telefon pintar.
Baik, komponen keduanya, kita perlukan peranti ataupun device untuk merakam audio ataupun video. Okey, sama ada kita nak menggunakan kamera ke, dan paling senang handphone kita lah, telefon pintar kita ya. Alright, dan seterusnya komponen yang ketiga iaitu perisian media digital kita, software yang akan kita gunakan. Okey, jadi yang ini sebenarnya ada banyak. Okey, nanti slide yang seterusnya saya akan tunjukkan. Komponen seterusnya iaitu penglibatan guru dan pelajar. Baik, untuk bahagian ini maksudnya ialah apabila guru menggunakan digital storytelling di dalam PDP, sambil ditayangkan video tersebut, okey, kita juga boleh masukkan elemen interaksi sebenarnya. Interaksi dari segi lisan, maksudnya dalam digital storytelling tu kita buat beberapa contoh persoalan. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita akan buat selepas penerangan, selepas saya punya penerangan ni ya. Okay, kita boleh buat bentuk persoalan. Jadi kita ajak pelajar untuk berinteraksi dalam PDP kita. Jadi dia bukanlah one way, satu hala, tapi kita boleh buatkan dia untuk menjadikan digital storytelling ni dalam bentuk dua hala. Okay, two way learning. Komponen seterusnya iaitu nombor 5, merangkumi pelbagai kemahiran literasi. Melalui digital storytelling ni juga kan cikgu-cikgu, sebenarnya kita boleh mengintegrasikan pelbagai kemahiran literasi seperti mengenal, membaca, mendengar kan. Jadi semua kemahiran tersebut ni boleh digarap cikgu di dalam PDP kita. Secara tak langsung kita merangsang kemahiran pelajar kita ni hanya dengan menggunakan digital storytelling ini. Dan terakhir sekali, yang keenam iaitu mengaplikasikan kemahiran PEK 21. Jadi sekarang di abad ke-21 ni cikgu, kita dah diperkenalkan dengan new way of teaching kan. Sikit-sikit abad ke-21, abad ke-21. Jadi sebenarnya bila cikgu menggunakan digital storytelling di dalam PDP cikgu, secara tak langsung cikgu memang dah pun mengaplikasikan kemahiran tersebut. Okay, cikgu dia tak perlukan sangat kecanggihan alat ataupun sebagainya. Hanya dengan cikgu tunjuk kepada pelajar cikgu satu bentuk video animasi, digital storytelling tu pun dah dianggap sebagai PEK 21, dan mungkin selepas cikgu tayang kita ada buat sedikit macam interaksi dengan pelajar. Dari situ kita boleh dapat buat penilaian kan, pemahaman pelajar. Mungkin kita akan boleh buat quiz. Dalam digital storytelling tu sendiri cikgu, kita boleh insertkan elemen-elemen ada persoalan ke dan sebagainya. Tak apa, nanti dalam slot seterusnya saya akan tunjukkan. Sebenarnya ada pelbagai aplikasi yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan digital storytelling kita. Terpulang kepada pengguna sama ada yang mahu mencuba aplikasi yang canggih, tapi ini memerlukan kemahiran ilmu yang lebih teknikal lah ya. Dan ada juga yang first timer ataupun beginner. Jadi cikgu-cikgu bolehlah guna aplikasi-aplikasi yang mudah, seperti contoh yang saya tunjuk tu macam Canva, Flipgrid. Aplikasi ni mudah, tapi walaupun dia mudah, tapi sebenarnya dia boleh menghasilkan karya yang bagus, yang cantik. Cuma dia punya fitur-fitur dia tu amat mudah, mesra pengguna lah untuk digunakan. Tapi kalau cikgu nak hasil yang lebih impak, menghasilkan impak yang lebih tinggi, maksudnya nampak lebih canggih, lebih menarik, cikgu boleh guna macam contoh Powtoon, Toonly, yang ni lebih kepada animasi kartun lah. Okey, macam contoh aplikasi Prezi ni, dia lebih kurang macam Microsoft PowerPoint, tapi dia lebih advance. Kalau macam untuk editing video,
suntingan video, cikgu boleh gunakan Windows Movie Maker, Photo Story, Photo Stage, okay. Dan satu lagi yang ni lebih advance iaitu Filmora. Jadi, apakah kelebihan digital storytelling dalam PDPC kita? Okey, sudah tentulah pelajar akan lebih tertarik dan fokus dalam kita punya pengajaran. Kerana elemen-elemen yang digunakan di dalam digital storytelling, macam yang saya sebut sebelum ini, komponen-komponen digital storytelling tu kan, menggunakan audio, visual, animasi, pergerakan, bunyi dan sebagainya tu, ia merupakan elemen-elemen yang memang dapat menangkap attention pelajar kita. Jadi seterusnya ia juga dapat kekal lah dalam ingatan para pelajar kita. Jadi mungkin kalau kita ada student yang kurang kan literasi dari segi dia tak boleh pandai membaca dan sebagainya, mungkin dari segi itu kita punya penyampaian tu lebih berkesan. Kita boleh tunjuk pelajar kita, terangkan tentang sesuatu fakta, prinsip, satu proses menggunakan video kan cikgu kan. Jadi dia lebih efektif, berkesan. Dan seterusnya dia juga dapat menggalakkan kompetensi dengan teknologi. Jadi bila cikgu-cikgu ni dah mula menggunakan teknologi, secara tak langsung student kita pun akan lebih minat, dan mungkin ada juga yang akan datang bertanya, cikgu macam mana buat macam ni? Jadi kita boleh sama-sama lah kan mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam kita punya pengajaran. Dan sudah tentulah ia juga memang merupakan satu alat ataupun media perkongsian dan kolaborasi pintar. Sebab kalau cikgu tahu zaman PAK 21 ataupun 21st Century Learning Design ni, memang kita menggalakkan sangat penggunaan teknologi dalam PDP kita kan. Jadi digital storytelling ni juga merupakan alat perkongsian yang pintar. Jadi cikgu, macam saya katakan tadilah, bila kita sediakan satu-satu konten, kalau dia berkesan, jadi objektif kita memang akan tercapai dalam PDP kita. So what's the difference between Office 365, Office 2019 and Office Online? Office 365. Office 365 is a subscription plan. For a low monthly or yearly cost, you can get the latest version of Office that's always up to date. It has the latest features and security. You can install Office on all of your devices and be signed in to 5 at a time. With your subscription, you get 1 terabyte of OneDrive cloud storage that is accessible from just about everywhere. With documents stored in OneDrive, you can start a document on your tablet, make edits on your smartphone, and finish on your Mac or PC. There are different subscription plans. If you want Office for yourself, you can buy a personal subscription. If you want to share your subscription with friends or family members, you can buy a home subscription. This lets you share with up to 5 people, and each person gets all the same benefits. Everyone gets the latest version of Office, 1 terabyte of storage, and everyone can install on all their devices. Office 2019. Office 2019 is a one-time purchase of Office that can be installed on one PC or Mac. You'll get security updates, but no new features or tools. This means that when the next new version of Office is released, you'll need to buy it again to get those new features. Office Online. Finally, there's Office Online, which offers a free lightweight version of Word, Excel, PowerPoint, OneNote and more that anyone can use from a browser. This means you can open files on devices that don't have Office installed.
Just sign in at office.com to get started with Office Online. Which one will you choose?